عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما
الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi para penonton. Seronok kita dapat jumpa lagi ni, tiap-tiap minggu kita berjumpa, masya-Allah. Tiap-tiap kali pertemuan, saya harap pertemuan kita ni kita bertemu kerana kita kasih kepada Allah. Tuan-tuan sayang Allah, saya sayang Allah, ahli-ahli panel kita sayang Allah. Kita bertemu ni di media ni, bertemu di alam maya ni digerakkan oleh kerana kita kasih kepada Allah. Sebentar lagi sekitar dalam 1 jam 15 minit kita bersiaran, kita berpisah. Kita berpisah pun kerana kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan restu kepada kita dan kita ada kekuatan dan terus diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan program ini, tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada program yang macam ini, tuan-tuan, hari Sabtu malam Ahad ni apa yang kita buat? Cuba tuan-tuan fikirkan dan saya fikirkan. Tanpa program yang macam ini, tanpa teman-teman yang bersiaran seperti ini, apa yang kita buat? Apa yang dihidangkan dalam masyarakat? Apa yang dihidangkan kepada anak-anak muda kita yang kita nak bincang pada malam ini? Apa yang dihidangkan oleh televisyen? Apa yang dihidangkan oleh gadget-gadget? Apa yang dihidangkan oleh persekitaran kita? Apa yang dihidangkan kalau tidak COVID, ada restoran-restoran 24 jam. Apa yang dihidangkan? Restoran 24 jam. Kelab-kelab malam yang sepatutnya hanya beroperasi sampai pukul 1, tapi beroperasi sampai pukul 5 pagi, kadang-kadang sampai tak tutup langsung. Dengan dia punya macam-macam vices, macam-macam kemungkaran yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Dan anak kita tersepit. Anak kita remaja yang kita nak bincang pada malam ini tersepit dengan persekitaran yang sedemikian, dengan keadaan yang sedemikian, dengan peraturan-peraturan hidup yang kita sendiri buat seperti sedemikian dan sebagainya, insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan, kita syukur kepada Allah Subhanahu Taala sekali lagi kita dapat bersiaran, dan kepada anak-anak tuan-tuan, teman-teman, ibu bapa, like and share, tolong like and share, tolong like and share. Tuan-tuan, malam ni saya rasa yang we have got 2 experts in front of us. Orang memang educationist, we got 2 educationists di depan kita, qualified educationist. Tak tahulah tuan-tuan nak dapat di mana lagi, tuan-tuan. Seorang orang Malaysia, seorang orang Singapura. Alhamdulillah. Inilah tuan-tuan dengan pengalaman kita nak timba pengalaman ilmu mereka pada malam ini. Macam mana kita dapat jadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan kita untuk kita, tuan-tuan dan puan, memahami jiwa anak-anak muda kita. Tajuk pada
malam ini tuan-tuan, cuba memahami jiwa remaja atau cuba memahami jiwa anak muda kita. Cuba memahaminya. Jadi yang pembahas pada malam ini tuan-tuan, yang pertama Dr. Baby Jan, Dr. Baby Jan Muhammad Ayub daripada Singapura, tuan-tuan, ahli akademik daripada Singapura, alhamdulillah social worker daripada Singapura, pendakwah daripada Singapura, tuan-tuan, insya-Allah yang telah bersama dengan kita, tak silapnya ini mungkin minggu yang ke-6 kita agaknya kita bersama dengan Dr. Bibi, insya-Allah. Dan seorang lagi tuan-tuan memang daripada tahun lepas pun bersama dengan kita, alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah kita nak perkhidmatan beliau bersama-sama dengan kita atas nama dakwah ni tuan-tuan, untuk meramaikan lagi, memeriahkan lagi program-program kita setiap malam pukul 9.15, setiap pagi pukul 7 pagi kita bersiaran tuan-tuan puan, iaitu Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan, kita malam ni kita akan bersiaran sampai pukul 10.30 begitu tuan-tuan puan, 1 jam 15 minit kita bersiaran insya-Allah. Dan saya harap tuan-tuan like and share, terus like and share tuan-tuan. Bagi tahu anak-anak, bagi tahu teman-teman, bagi tahu sahabat-sahabat, sahabat sepejabat, sahabat sekilang, sahabat sepekerjaan, sahabat semasa belajar, sahabat masa buat umrah. Bagi tahu mereka tuan-tuan. Kita ada malam ni khusus nak membincangkan masalah-masalah yang tuan-tuan hadapi, yang saya hadapi, yang umat sedang menghadapi sekarang ni, masalah pendidikan anak-anak remaja. Macam mana nak memahami masalah-masalah anak-anak remaja kita insya-Allah. Maka dengan itu tuan-tuan puan, saya nak persilakan yang berbahagia Dr. Bibi Jan untuk memulakan perbincangan ni. Tuan-tuan, setiap kali respon dia begitu dalam 6 minit lah, 5-6 minit supaya kita dapat bersiaran paling tidak 4 pusingan sebelum kita tamatkan sekitar pukul 10.30 pada malam ni. Okey, dengan mukadimah, sila dengan beri satu mukadimah doktor mengenai perbincangan pada malam ni. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berkumpul malam ni lagi dan begitu juga dengan Dr. Rahimi. Kita mulakan dengan oleh kerana masa suntuk, jadi saya terus mulakan pada konsep definisi istilah remaja. Mana gambar doktor ni? Tak ada nampak gambar ni. Tak nampak. Saya nampak. Mur. Halo, saya tak nampak gambar doktor. Dalam skrin saya tak ada gambar doktor. Okey, jalan terus doktor. Okey. Jadi saya mulakan dengan istilah dulu, definisi. Ini untuk memastikan kita semua faham tentang konsep remaja. Jadi kalau kita semua tahu konsep ni, insya-Allah tidak ada perbalahan di kalangan kita lah. Biasanya bila kita cakap remaja ni, kita ingat budak-budak antara umur 11 tahun, teens, awal teens, 11, 12, 13, 13 ni teenagers. Jadi remaja mungkin peringkat pre-teens, 11, 12, 13. Dah masuk 13 sampai 19, dah katakan teenagers. Lepas tu 20. 20 kalau ikut istilah belia, remaja kalau belia sampai 35 pun boleh jadi belia. Tapi kita khaskan untuk perbincangan hari ini, saya nak tumpukan antara anak umur 11 tahun hingga kepada umur 19 atau 20 tahun. Jadi itu konsep remaja yang kita bincangkan. Tapi mungkin Dr. Rahimi boleh luaskan lagi istilah definisi remaja untuk malam ini. Jadi bila kita faham tentang konsep remaja ni, anak-anak remaja, selalu kita diberitahu remaja merupakan zaman transition period. Ada beberapa transition. Dari segi biologi ada transition. Kita dapati bahawa anak yang masuk melangkah umur 11, 12, 13 tu terselah perubahan transisi dari segi fisiologi zahir. Kita dapati mulalah kalau anak-anak lelaki-lelaki kita dapati pecah suara dan sebagainya. Kalau anak perempuan mereka dah balik, ada banyak perubahan fizikal. Nah, perubahan fizikal ni diikuti juga dengan perubahan dalaman. Hormonnya berubah, chemicalnya, bahan-bahan dalam ni semua berubah. Jadi ini semua akan dengan izin Allah, fitrah Allah,
kita dapati kalau ibu bapa perhatikan ni dapat membantu anak-anak dalam menjalani transisi ni, alhamdulillah. Kata orang transisi dia agak lancar sedikit lah. Kadang-kadang transisi ni kalau tak dapat dibantu dengan elok, tak dapat diberi sokongan yang diperlukan, boleh membuat berlaku sebarang saya nak cakap genjotan, bukan genjot lah, tapi kadang-kadang ada masalah di situ. Jadi kita pastikan insya-Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, anak-anak kita dapat melangkah dari satu tahap ke satu tahap dengan lancar, dengan mudah. Jadi ada transisi. Dan sejajar dengan perubahan fizikal, chemical, hormonal, juga perubahan mental. Ini juga kita dapati bahawa selaras, sekaligus, serentak. Bukan kata ini, cuma dia punya pace, kaedah dia punya pace dia tak sama. Yang ada budak mungkin awal, yang ada budak mungkin lambat. Jadi ini bergantung pada sekitaran stimulasi yang diberikan oleh keluarga. Jadi itu kita dapati bahawa mentalnya. Dan mental ni juga kena mengenai dengan emosi. Pasal bila kita bincang tentang perkembangan anak, perkembangan manusia, kita tak boleh pecah-pecahkan dia. Perkembangan ni berlaku secara sepadu dan secara menyeluruh. Jadi insya-Allah dalam kita berusaha untuk memahami perkembangan anak kita dan sebagainya, kita mesti mempunyai ilmu yang diperlukan. Kalau kita tak ada ilmu yang diperlukan, kita dapati bahawa kita pun tak tahu macam mana nak respon. Kadang-kadang kita bersikap reaktif, kita dah bincang minggu-minggu yang lalu. Bila kita menghadapi sebarang masalah, kesulitan, kita jangan bersikap reaktif. Kalau reaktif tu biasanya kita agak tidak rasional. Jadi kita mesti bersikap responsif. Ini kita akan bincangkan nanti. Jadi saya tadi sentuh tentang keseluruhan aspek perkembangan anak daripada sebelum baligh sampai peringkat balik. Jadi oleh sebab itu kalau ibu bapa faham, kadang-kadang kita dah biasa dengan anak, kita masih fikir anak kita tu masih keanak-anakan. Tapi mereka dah mengalami alam. Jadi alam persekolahan, alam sosial media semua turut mempengaruhi perkembangan anak. Oleh sebab itu kita harus bersikap mengambil pedulilah tentang sekitaran perkembangan anak-anak kita. Jadi kita dapat memberikan bantuan, rangsangan, dorongan, stimulasi yang diperlukan untuk memastikan perubahan transisi, proses transisi berjalan dengan lancar. Wallahu a'lam. Ini peringkat pertama dulu. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan dan puan ya. Teropong kita bila tengok anak remaja ni, teropong kita lah melihat manusia yang mempunyai komponen-komponen kemanusiaan. Anak remaja ialah manusia macam kita juga. Anak remaja ada physical beingnya, ada manusia fizikalnya. Anak remaja ada manusia intelektual, mental intelektualnya, sebagai yang disebut oleh doktor tadi. Dan anak remaja ada dia punya emotional, the emotional being ya. Di mana manusia batang tubuh emosinya ada kepada anak remaja kita. Agaknya mungkin kita akan pinjang panjang lebar lagi yang spiritualnya. Remaja dengan spiritual beingnya dalam manusia yang namanya remaja. Dan doktor pun telah menyebutkan, ini menarik ya, ibu bapa ya. Kita dalam zaman sekarang ni, buku terlalu banyak ditulis. Terlalu banyak tuan-tuan. Tarbiyatul aulad, tuan-tuan kena baca Tarbiyatul aulad ni. Tebal tuan-tuan, tebal, sangat-sangat tebal tuan-tuan. Saya ingat tebalnya dekat-dekat 4 inci lah tuan-tuan ya. Punya tebal buku tu, alhamdulillah. Tapi buku dah jadi epic tuan-tuan, buku epic. Inilah rujukan satu dunia. Orang putih pun rujuk buku ni tuan-tuan aman. Orang barat, orang timur, orang utara, orang selatan rujuk buku ni sebagai rujuk buku yang utama. Alhamdulillah tuan-tuan, pendekatannya ialah pendekatan Islamik, pendekatan Rabbani. Macam mana nak melihat tuan-tuan soal psikologi, soal pendidikan anak-anak, soal morality dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jadi saya nak pergi kepada yang ditekankan oleh doktor tadi ialah ilmu yang mesti ada tuan-tuan. Maknanya dalam sekarang ni dengan buku yang terbanyak, kalau di Malaysia ni di Jalan Tukar Brahman tu banyak kedai buku. Saya kadang-kadang singgah kedai buku tu saja tengok-tengok atau beli 1, 2, 3 buku ya. Tapi buku mengenai hal-hal family ni terlalu banyak.
Buku hal mengenai remaja pun terlalu banyak. Buku mengenai agama terlalu banyak. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, tanya para penonton dan buku yang mana yang ada dalam simpanan kita? Buku yang mana yang kita dah beli? Buku yang mana yang suami kita beli? Buku yang mana anak-anak muda kita beli? Untuk dibaca oleh mereka sebagai rujukan. Sebab tanpa ilmu, tuan-tuan, mereka meredah seolah-olah matahari ni macam matahari ni tak ada, tuan-tuan. Gelap dunia ni kalau tidak ada ilmu. Apalagi ilmu yang melihat perkembangan manusia daripada bayi, daripada kanak-kanak, daripada awal remaja kepada pos remaja dan sebagainya, yang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya mengikut cadangan daripada Dr. Bibi tadi dengan ilmu. Mesti ada ilmu. Jadi supaya dengan ilmu ini kita tidak reaktif, tetapi sebaliknya perkataannya tuan-tuan ialah responsif. Bukan reaktif, kita responsif. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Rahimi. Doktor, kalau kita tengok penulisan-penulisan kajian-kajian yang dibuat tentang remaja ni, yang saya ingat saya dah baca dekat 30-40 tahun yang lalu kajian universiti, kajian institusi buat tentang remaja dan sebagainya. Nampaknya yang disalahkan ibu bapa, bukan disalahkan, yang dikaitkan ialah dengan ibu bapa, yang dikaitkan ialah dengan persekitaran, dan hampir kesemuanya tulisan-tulisan oleh researcher Muslim mengatakan ialah tentang permasalahan kurang mengamalkan agama, kurang pendedahan kepada agama, kurang menghidupkan agama dalam rumah tangga dan sebagainya. Agaknya sebagai orang yang saya rasa lah memang bidang doktor dalam bidang ini, mungkin kita boleh memahami, boleh mengajak, menjemput para penonton sekalian untuk merenung sejenak. Macam mana kita nak memahami jiwa anak remaja itu, dan macam mana kita nak fahami daripada perspektif agama melihat remaja itu, melihat perkembangan remaja, melihat jiwa remaja itu daripada perspektif agama. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada berbagai dan Dr. Hasan yang saya muliakan, dan begitu juga Dr. Bibi yang saya hormati. Malam ini dapat kita berkesempatan lagi untuk meneruskan perbincangan-perbincangan yang menjadi keprihatinan kita bersama, insya-Allah. Okay, jadi tajuk yang dipilih oleh Datuk ini iaitu tentang cubaan untuk memahami remaja Muslim. Tajuk yang sangat signifikan dan sangat relevan dengan keadaan semasa kita pada hari ini. Kenapa? Kalau kita lihat topik tentang remaja, tentang generasi muda yang disebutkan kategorinya oleh Dr. Bibi tadi itu sangat penting bagi kita, kerana inilah golongan yang membawa ataupun kita kata yang menentukan nasib kita pada masa yang akan datang. Mereka lah yang akan meneruskan kesinambungan ataupun kita katakan masa hadapan umat Islam di mana sahaja. Jadi kerana itu kalau kita lihat golongan muda ni adalah golongan yang penting di dalam Islam. Kalau kita perhatikan sebagai contohnya dalam suratul Kahfi, satu surah yang mana kita digalakkan dan dalil yang jelas tentang fadilat dan kelebihannya, kita digalakkan untuk membacanya secara berulang, khususnya pada malam Jumaat. Dan kalau kita perhatikan, muslimin muslimat sekalian, surah-surah yang digalakkan untuk kita baca secara berulang-ulang ini sebenarnya adalah surah-surah yang mengandungi petunjuk-petunjuk yang penting untuk kita. Jadi kerana itu surah Al-Kahfi ini salah satu daripada surah yang perlu perhatian daripada kita semua apabila kita digalakkan untuk baca. Jadi dalam cerita Al-Kahfi, Ashabul Kahfi ini iaitulah penduduk gua ataupun penghuni gua ini sebenarnya siapa mereka? Mereka adalah pemuda. Jadi sebab itu dalam surah Al-Kahfi ayat 13 itu Allah menyatakan apa? Nahnu naqussu alaihim naba'ahum bil haqq, itu kami ceritakan kepada mereka itu dengan maknanya dengan sebenar mengenai kisah Ashabul Kahfi itu. Allah kata siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah sekumpulan pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka dan kami telah tambahkan kepada mereka itu petunjuk. Jadi maknanya kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kumpulan pemuda ini, belia ini yang telah beriman kepada Allah apabila mereka ini cuba disesatkan oleh pemerintah ataupun pihak yang berkuasa pada waktu itu.
Maka akhirnya Allah selamatkan mereka daripada kesesatan itu dengan Allah tidurkan mereka di dalam gua untuk satu tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang lebih mengetahui berapa lama masa mereka tidur, tetapi cerita itu menunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada kita mereka ditidurkan untuk satu tempoh yang sangat lama. Jadi maknanya, kalau kita lihat di sini, peranan golongan muda ini adalah sangat penting. Jadi kerana itulah kenapa kita perlu cuba untuk memahami jiwa mereka, kerana kita perlu menyampaikan Islam itu supaya ada kesinambungan. Maksudnya kita menerima Islam hari ini daripada generasi yang terdahulu. Kita tak mungkin kita terima Islam, betul hidayah pada hakikatnya datang daripada Allah. Tetapi kita kena sedar bahawa tanpa perjuangan yang dilakukan oleh generasi yang terdahulu, Islam tidak akan sampai kepada kita. Kalau minggu lepas kita sebut bagaimana disebut dalam catatan sejarah menunjukkan mereka-mereka yang datang daripada benua India, mereka-mereka yang datang daripada Yaman, dan ada juga teori yang mengatakan mereka yang datang daripada China untuk membawa Islam kepada penduduk di Nusantara pada waktu itu. Bayangkan bagaimana mereka merentas lautan. Kita naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur nak pergi ke India pun penat. Itu naik kapal terbang. Bayangkan mereka datang dengan kapal untuk, kita sebutkan dahulu, berniaga. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga membawa mesej Islam untuk disebarkan dalam masyarakat di sini. Jadi maknanya usaha yang bersungguh-sungguh perlu ada untuk kita memastikan kesinambungan Islam itu berterusan. Jadi kerana itulah perlunya untuk kita faham generasi muda ini supaya kita dapat sampaikan Islam kepada mereka dengan cara yang kita katakan sesuai dengan keadaan mereka. Saya nak bawa satu ayat sebagai permulaan kepada perbincangan kenapa Islam ataupun kenapa daripada perspektif Islam kita perlu untuk mencari strategi yang sesuai dengan generasi muda. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 125 surah An-Nahl, Allah berkata, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Allah kata, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan, dengan wisdom, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan pesanan-pesanan yang baik. Wajadilhum, dan kalau sekiranya terpaksa bermujadalah, maksudnya berdebat dengan mereka, maka kata Allah, billati hiya ahsan, pastikan perdebatan itu, perbahasan itu, perbincangan itu adalah dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi maknanya ayat ini membawa satu semangat yang penting bahawa dalam proses untuk kita menyampaikan Islam, kita perlu berusaha untuk memahami mad'u kita, target kita. Siapa? Maka hari ini apabila target kita kepada generasi muda, kepada remaja, kepada belia, maka kita perlu faham siapa mereka, maka kita perlu menyesuaikan strategi penyampaian kita itu supaya mereka dapat menerima wisdom yang cuba kita sampaikan kepada mereka itu. Kerana Allah dalam satu ayat yang lain, sebagai penutup mukadimah ini, iaitulah ayat 159 surah Ali Imran. Allah menyatakan, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah, wahai Muhammad, sekiranya engkau keras, kasar, ghalizal qalbi. Ghalizal qalbi ni maksudnya kita katakan tak perhati perut lah. Mungkin kita nak gunakan istilah peribahasa Melayu. Maknanya kalau kamu berkeras, kalau kamu tidak berhati perut, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lari daripada sekeliling engkau, wahai Muhammad. Jadi maknanya dakwah ini perlu ada situasi yang mana kita tegas dan ada situasi kita perlu berlembut. Di situlah murunah, flexibility dari segi strategi untuk kita menyampaikan Islam supaya ia dapat difahami, diterima dan juga diamalkan oleh masyarakat. Itu sebagai mukadimah untuk kita bersama pada malam. Sekian. Alhamdulillah, Masya Allah, tuan-tuan. Cantik, tuan-tuan, cantik. Tadi Dr. Baby sudah memulakan, tuan-tuan, sudah memberikan kerangka dia. Apa yang nak kita bincang pada malam ni. Dan Dr. Rahimi pula, tuan-tuan, dah isi dah kerangka tu. Dah isi dengan kerangka tu. Dan terus mengikut apa yang saya tadi minta dipersoalkan, yang bincangkan dalam masalah agama macam mana, tuan-tuan. Islam macam mana nak sampaikan Islam kepada anak muda.
Tidak bukan, tuan-tuan, disebutkannya tentang suratul Kahfi itu. Macam mana anak-anak muda, tuan-tuan, yang nak lari daripada penindasan pemerintah yang tidak bagus ketika itu, tuan-tuan, duduk dalam gua entah berapa puluh tahun, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Dan inilah nak diselamatkan, Allah menyelamatkan mereka, menyelamatkan iman mereka, tuan-tuan, daripada gangguan-gangguan yang tidak bernasabah daripada pemerintah ketika itu, tuan-tuan. Kemudian doktor juga menyebutkan usaha mesti bersungguh-sungguh untuk memahami remaja dari sudut Islam ni. Bersungguh-sungguh. Perkataan doktor ni lah, usaha bersungguh-sungguh. Bukannya part time, bukannya sekali-sekali, bukannya sekala-sekala begitu. Bukannya serah pada isteri saja, kita mencari makan, isteri jaga anak, isteri didik anak. Bukan. Apalagi bukannya serah kepada sekolah saja, serah kepada tadika saja, serah kepada guru tadika, serah pada sekolah saja, sedangkan mak bapak tidak terlibat, kurang terlibat. Ini yang disebut bersungguh-sungguh tadi. Kemudian tuan-tuan apa yang disebutkan ni tentang hikmah ni. Hikmah, macam mana kita nak menyampaikan dengan hikmah ni. Masya Allah, tuan-tuan, pesanan-pesanan yang baik. Mana seruan dengan hikmah. Dengan pesanan-pesanan yang baik. Berdebat dengan akhlak. Wajadilhum billati ahsan. Kalau kita terpaksa berdebat dengan anak kita, terpaksa menerangkan sesuatu, gunakanlah wisdom itu. Hikmah, wisdom itu. Tuan-tuan, satu dunia sukakan wisdom. Satu dunia, tuan-tuan. Semua manusia sukakan wisdom. Hanya kita saja sebagai ibu bapa agaknya kurang mampu nak menyampaikan wisdom itu kepada anak-anak. Menyampaikan nasihat dengan wisdom. Menyampaikan pengajaran dengan wisdom. Menyampaikan kata kita membentak katakanlah perkataan membentak dengan wisdom. Inilah saudara yang disebutkan. Satu lagi yang dia perlu tentang strategi mendekati remaja. Saya nak gunakan yang doktor sebut tadi, strategi. It has to be, kita nak mendekati remaja ini, it has to be strategic, tuan-tuan. Tak boleh kita sempang perenang macam saja, boleh disusun baik-baik, boleh diatur baik-baik, itemizekan sistemnya macam mana, dapatkan daripada isteri kita komitmen, dapatkan pada suami, dapatkan pada anak-anak, dapatkan anak yang dewasa, macam mana kita punya plan, macam mana action plan ni, macam mana, apa nak dibuat, tuan-tuan. Benda-benda macam ini, tuan-tuan. Maknanya ada strategi. Benda ni besar, tuan-tuan. Benda ni besar. Mendidik anak-anak remaja ni, memahami jiwa mereka bukan kecil. Satu perkara yang sangat besar, tuan-tuan. Apa yang doktor kata sebut, generasi akan datang ditentukan oleh generasi sekarang ini, tuan-tuan. Kalau misalnya generasi saya sekarang ni begini katakan keadaannya, kalau generasi pengganti saya tak jaga sembahyang, tuan-tuan, generasi saya berpoya-poya, generasi saya sibuk dengan masalah pornografi, generasi saya, tuan-tuan, tak kisah sembahyang, tak kisah masjid, tak kisah surau, tak kisah nak makan mati mak bapak, tak kisah Allah, tak kisah Rasul. Allah, tuan-tuan, cuba bayangkan 20 tahun akan datang ni, orang ni menggantikan saya, tuan-tuan. Mungkin lebih awal daripada 20 tahun. Sebab saya umur 73 masuk 74. Mungkin saya boleh hidup dalam 5 tahun saja lagi, tuan-tuan. Ikut yang biasanya lah. Jadi pengganti itu mesti yang lebih baik. Yang concern yang dipancarkan oleh Dr. Rahimi tadi. Nak balik kepada apa ni, Dr. Bibi. Doktor, jadi kita kalau kita tengok ni, tadi saya nak doktor panjangkan sikit tentang macam mana kita, dua perkara. Macam mana kita nak mendekati anak-anak remaja kita dengan hikmah ni, doktor, dengan wisdom. Dan satu lagi, macam mana apa dia plan strategik plannya yang perlu ada pada setiap keluarga. Tak kisahlah keluarga miskin ke, keluarga pertengahan, keluarga kaya ke, keluarga yang very educated, moderately educated, uneducated, tak kisahlah. Tetapi mesti ada di kalangan mereka yang boleh merancangkan. Ada rancangannya. Bulan pertama apa nak buat. Sekarang ni kita berada dalam 1443 Hijriah ni, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni Safar 4 hari bulan Safar, 5 bulan Safar agaknya hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana nak dirancangkan? Takut tuan-tuan. Bulan berlalu, kita di situ juga. Tahun berlalu, kita di situ juga. Bukan di situ juga. Graf moralnya makin menurun. Jadi persoalannya yang ditimbulkan, saya nak Bibi, saya yakin Dr. Bibi boleh memberikan sedikit kata orang cetusan daripada apa yang ditimbulkan Dr. Rahimi tadi. Iaitu yang pertama, gunakanlah kekuatan hikmah, wisdom. Gunakan wisdom mendekati anak remaja. Dan satu lagi, it has to be strategic. Ada komponen strateginya dalam kita mendepani anak remaja ni. Macam mana, doktor?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Um, wisdom ni, kata orang tak boleh didapati dengan melalui pembacaan aja. Sekadar membaca tapi tak diaplikasikan, tak diterap, tak digarap, tak diamalkan. Buku-buku yang kita baca tadi, Datuk cakap banyak buku ada sekarang macam-macam. Ada orang baca prophetic parenting, ada baca Quranic parenting, ada positive parenting, macam-macam jenis parenting. Mindful parenting dan sebagainya lah. Banyak. Tapi nak dapatkan wisdom tu, kita mesti menghayati benar-benar ilmu pengetahuan yang dikurniakan Allah pada kita dan mesti diamalkan. Dan amalan ni mesti disampaikan, mesti cascade. Mesti dapat digarap oleh anak-anak kita. Kalau tidak, ilmu yang saya baca daripada buku, daripada Quran, dia hanya pada saya. Tapi saya tak dapat menghidupkan, mempraktikkan ilmu tu dalam rumah tangga saya sehingga anak saya dapat merasa ilmu tu digarap. Jadi itu yang saya rasa wisdom ni. Kadang-kadang istilah wisdom ni hikmah, kita mesti buat dengan penuh. Apa yang konstitut hikmah, apa yang diertikan dengan hikmah. Jadi untuk mendapatkan hikmah, tidak lain tidak bukan tadi yang Datuk dah cakapkan, pendidikan. Pendidikan tak memadai sekadar pendidikan psikologi remaja, psikologi anak, tapi kita sebagai ibu bapa harus memiliki pendidikan yang menyeluruh. Pendidikan Islam, pendidikan remaja, psikologi remaja dan sebagainya. Dan menyentuh tentang pendidikan ni, saya rasa bila kita mendidik anak-anak kita ni kat rumah, kita juga mesti ada agenda. Ni penting, agenda bertindak. Kalau kita ikut Islam, anak-anak kita diajar anak-anak kita tentang konsep maqasid syariah misalnya. Yang penting sekali anak kita mesti tahu menjaga agama dia, ad-din. Jadi untuk menerapkan ad-din ni, agama pada anak, tak lain tak bukan yang hari-hari yang biasa yang Datuk bikin hari-hari ni, pagi, petang, siang, malamnya. Dengan apa kaedah sekalipun, dengan tazkiranya, dengan usranya, dengan kuliah duhanya apa. Jadi macam-macam formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Sepatah kata pepatah, it take the whole village, the whole entire community. Kadang-kadang bila anak-anak ada berlaku salah laku remaja, kita point finger dekat ibu bapa. Tapi kita mesti ingat semuanya, semua community mesti ambil sikap kepedulian. Jadi wisdom is a collective wisdom. Bukan ibu bapa saja. A collective wisdom from school. Collective wisdom from community. Jadi kita dapati bahawa sehala. Ada semacam social compact, ada semacam kesamaan dari segi shared value. Jadi kalau ada kesinambungan dari segi shared value ni, insyaAllah nilai-nilai yang kita garapkan kat rumah akan dikuatkan lagi dengan sekolah, dengan madrasah, dengan yayasan-yayasan apa yang ada. Jadi keseluruhannya menuju ke arah situ. Jadi saya nak menyentuh tentang 8P, tapi saya sentuh 4P dulu untuk senang kita ingat. Banyaklah perkara nak ingat dalam pendidikan anak-anak ni, tapi saya menyentuh 4P dulu. Yang P pertama ialah pendidikan. Pendidikan ni luas. Saya tak nak bincang panjang lebar kerana audiens yang kita ada hari ni, audiens ni semua alhamdulillah ni semua audiens ahli syurga dan mereka semua dah alhamdulillah tahu apa yang kita maksudkan dengan pendidikan. Pendidikan agama, pendidikan keibubapaan, pendidikan psikologi remaja anak-anak, pembangunan anak-anak dan sebagainya. Yang kedua ialah tentang pertalian. Ini penting saya rasa. Pertalian. Bila kita nak menyentuh tentang konsep wisdom, hikmah, hasanah, kita tak boleh buat sebarang tunjuk ajar pendidikan kalau tidak ada relationship. Jadi pertalian ni penting. Dalam Islam pun Allah sentiasa menyuruh kita berpegang teguh pada tali Allah. Jadi dalam hubungan suasana rumah tangga, konteks rumah tangga, konteks kekeluargaan, konteks kemasyarakatan, pertalian is very important. Bukan pertalian darah, pertalian kahwin, tapi pertalian emotional contact. Kalau kita tak ada trust, ibu bapa dengan anak-anak tak ada kepercayaan, tak ada trust, tak ada pertalian tu, saya rasa ada satu missing link. Oleh sebab itu kita pastikan
P yang kedua ialah pertalian. Jadi banyak kalau nak kupas konsep pertalian ni memang banyak. Tapi saya ambil ringkas saja. P yang ketiga ialah perhubungan, komunikasi. Ni komunikasi ni dalam Al-Quran aja 9 kalau tak silap saya. 9 cara untuk kita berkomunikasi. Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan panjang lebar. Mungkin Ustaz Dr. Rahimi boleh terangkan dengan melanjut, misalnya qaulan sadida, qaulan ma'rufah, cakap dengan baik, cakap dengan lembut dan sebagainya. Ini semua memang perhubungan, communication skill. Hari ni nak jadi pemimpin, kalau tak ada communication skill, habis, tak boleh jadi pemimpin yang berkesan. Bukan saja dari segi pertuturan, verbal, non-verbal. Banyak aspek komunikasi yang harus ibu bapa pun faham. Kerana ibu bapa ni, kalau kita mesti tekankan pada ibu bapa. Kerana mereka akan menggarapkan segala-galanya pada anak. Jadi kalau ibu bapa ada, insya-Allah. Anak-anak kalau tak dapat 100% pun ikut macam ibu bapa, alhamdulillah 40, 50, 60% pun dia akan dapat daripada ibu bapa. Jadi kita tak boleh meremehkan peranan ibu bapa dalam usaha mendidik anak-anak. Kadang-kadang kita tengok ibu bapa sekarang sibuk cari rezeki, memang betul lah. Saya pun cari rezeki sama-sama. Tapi kita tak boleh outsource 100% pada orang luar, pada profesional luar. Boleh outsource, tapi tak boleh 100%. Kita boleh outsource bila anak dah dapat dia punya, kita dah tanamkan, dah pupuk baju semua. Bila dia dah bertunas, kita nak outsource, okey, pada pakar. Tapi kita mesti nak buat proses tu. Ni pada pandangan saya lah. Dan yang keempat ialah listening skill, pendengaran, P. Jadi pendidikan, pertalian, perhubungan dan pendengaran. Kadang-kadang kita ibu bapa banyak cakap. Every time kita buka mulut, anak rasa kita membebel, kita nagging. Jadi diorang budak-budak sekarang bukan diorang suka kita cakap buka mulut. Pada mereka is a voice box, satu kotak suara yang nagging. Jadi dia autopilot dia terus tutup. Jadi sebab itu kita mesti lebih banyak mendengar daripada bercakap, bertutur. Jadi listening skill is very important. Ini pun kalau nak cakap pasal listening skill, kalau jadi seorang pakar, kaunselor ke apa dan sebagainya, kita ada satu modul 3 bulan untuk listening skill aja. Jadi ini sekadar untuk pengetahuan kita asas. Mudah-mudahan bila kita ada kesempatan kita boleh kupas lebih mendalam lagi. Wallahualam. Alhamdulillah, masya-Allah. Para penonton dan mata sekalian, dari banyak P sebenarnya, rasanya ada 8 P. Tapi sempat kita buat 4 dulu, tuan-tuan dan puan. Mungkin kalau tidak dalam sesi ini pun, kita masih lagi bersiaran setiap minggu, tuan-tuan dan puan. Mungkin kita akan teruskan. Dalam bentuk apa pun, PPP ini semuanya relevan, tuan-tuan. Tak ada satu yang tidak relevan. Tuan-tuan tengok dalam kacamata mana pun, dalam magnifying glass yang mana pun, tuan-tuan dan puan, semua yang disebutkan tadi. Tentang pendidikan, tentang pertalian, relationship, tentang perhubungan, komunikasi. Masya Allah. Kemudian tu tentang listening, tentang macam mana kita mendengar, pendengaran kita, tuan-tuan. Menggunakan banyak bercakap ke banyak mendengar, banyak bercakap ke banyak mendengar. Saya rasa kebanyakan ibu bapa termasuk saya agaknya bercakap lebih banyak daripada mendengar. Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan, mendengar lebih banyak daripada bercakap. Itu dia. Beza je dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itu insya-Allah lah kita harap teman-teman, sahabat-sahabat kita dapat sikit dapat menggunakan pedoman-pedoman yang diberikan itu. Paling tidak malam ni kita dah nampak, tuan-tuan. Kita dah nampak pedomannya. Tentang misalnya listening skills. Kalau misalnya dikatakan mendengar tu, dengarlah. Kalau anak kita bercakap, dengar. Jangan interrupt. Sampai dia habis bercakap, baru kita respon dia. Kita mendengar, tuan-tuan, eye to eye. Ada caranya. Maknanya kontak mata dengan mata. Bola mata dengan bola mata. Sekali-sekali kita anggukkan. Maknanya kita absorb dengan apa yang diceritakan anak-anak kepada kita. Barulah berlaku komunikasi yang efektif antara kita dengan anak-anak dan sebagainya. Yang ini satu skills. Yang ini bukan boleh dapat begitu aja, tuan-tuan. Satu skills. Kadang-kadang kita biasa je. Kadang-kadang kita bercakap sambil-sambil kita basuh pinggan. Tu dah dapat yang mak suruh tadi tu dapat. Sambil basuh pinggan. Sambil basuh pinggan tuan-tuan bercakap. Kita basuh pinggan, di depan kita pinggan, anak kita entah dari mana, kita bercakap gitu, tuan-tuan. Jadi ini tak betul lah. Rasanya komunikasi tak betul. Okey, saya nak pergi balik kepada Dr. Rahimi. Doktor, yang kita
menyebutkan tentang PP yang disebutkan oleh Dr. Bibi tadi. Agaknya saya nak doktor menjelaskan lagi lah. Menjelaskan apa halangannya agaknya. Saya tengok ya, bila saya baca daripada dulu sampai sekarang ni, banyak sebenarnya panduan-panduan dan pedoman-pedoman setiap kali seminar, setiap sekali kolokium, setiap sekali apa pun perbincangan-perbincangan, kadang-kadang sampai berhari-hari pergi ke satu tempat, pergi ke satu resort nak cerita macam mana how can we best effectively dealing dengan anak-anak remaja kita ni. Banyak betul. Saya rasa antara yang banyak sekali diseminarkan ialah tentang pendidikan anak remaja ni. Dah diberatkan tuan-tuan, saya dah tengok sendirinya. Punya tebal lah agenda for action tu dah ada. 1, 2, 3, 4. Bila nak buat, macam mana nak buat, siapa nak buat. Tetapi benda tu hanya tinggal dalam kertas saja, doktor. Betul, tinggal dalam kertas saja. Tak sampai kepada mak, tak sampai kepada ayah, tak sampai kepada peringkat orang yang nak didakwahkan tu tak sampai. Begitulah. Akhirnya kalau sampai pun, berapa orang yang baca? Sebab rakyat Malaysia ni rata-ratanya bukan rakyat jenis membaca. Tidak. Jadi akhirnya, seminar balik. Kita seminar balik. Bila nampaknya tak ada respon, nampaknya tidak ada kekesanan, buat lagi seminar. Sediakan lagi peruntukan kewangan. Panggil lagi expert dalam dan luar negara. Akhirnya buat lagi dalam kertas. Good on paper. Tapi not good in action. Jadi macam mana pandangan Profesor, Doktor ya tentang perkara ini? Rasanya Doktor adalah orang yang paling, yang saya pakai yang paling authority lah untuk kita mengulas sikit perkara ini. Macam mana Doktor? Berbalik kepada yang dikatakan tadi, pendekatan kita ya apabila berhadapan dengan remaja ini adalah banyak perkara yang diperkatakan tetapi sejauh mana tindakan itu dilakukan. Itu juga satu benda yang sangat penting lah. So sebab itulah dalam hal ini kalau saya tengok maknanya apa yang Datuk sebutkan tadi tentang di awal tadi tentang buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Antara buku yang menjadi teks kuliah saya lah di setakat ini saya ada satu di sebuah masjid dan juga di sebuah surau yang mana saya menggunakan kitab tersebut sebagai teks kuliah bulanan. Yang mana bagi saya kitab ini memang adalah satu masterpiece lah yang Datuk sebutkan tadi itu. Kerana sebelum daripada Syekh Abdullah Nasir Ulwan mengarang kitab tersebut, kalau kita nak bincang topik ini, kita terpaksa merujuk pelbagai sumber. Tetapi rahimahullah, maknanya Syekh telah menjalankan satu tugas yang sangat penting, memberikan satu sumbangan yang sangat bernilai. Beliau compile, meletakkan dalam satu sebab Tarbiyatul Aulad ni asalnya 2 volume lah. Kalau dalam bahasa Arab tu dia 2 volume, kemudian dia ada volume tambahan yang ketiga. Tapi akhirnya bila naskah jilid mutaakhir ataupun version mutaakhir itu daripada 3 itu dijadikan kembali, digabungkan menjadi 2 saja. Dan kita pun sudah ada terjemahan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia, bahkan in English pun banyak terjemahan yang dilakukan. Bagi saya sumbangan beliau sangat besar. Walaupun adalah komen-komen tentang hadis dan yang menjadi rujukan dan sebagainya, tapi saya rasa itu bukan isu yang besar kerana kitab itu bukan purposely untuk memfokuskan kepada hukum, tetapi beliau nak explain kepada kita bagaimana Islam menyediakan satu kerangka yang sangat jelas, bagaimana proses yang perlu dilakukan oleh orang dewasa dan juga ibu bapa dalam mendidik generasi muda ini. Sebab itu saya tengok pendekatan ataupun cara yang digunakan oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan membincangkan ataupun menjelaskan tentang konsep tarbiyah, konsep mendidik ini, membentuk kepribadian anak-anak ni, dia pergi kepada sangat very detail. Dia ada pendidikan dari segi emosinya, pendidikan dari segi akalnya, dari segi sosialnya, macam-macam benda yang dijelaskan oleh beliau, yang mana kalau beliau tak karang kitab ini, kita terpaksa rujuk berpuluh-puluh, mungkin beratus kitab yang kita kalau kita nak faham tentang penjelasan Islam mengenai perkara ini. Kerana yang kita sebutkan tadi, Islam mengatakan bahawa golongan remaja ini melalui satu zaman yang sangat kritikal yang akan menentukan bagaimana kedudukan mereka pada tahap yang berikutnya dalam kehidupan. Sebab itulah Islam meletakkan kewajipan pada ibu bapa dan juga pada orang dewasa itu sangat besar.
Kerana mereka berada pada satu proses, kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai murahaqah. Murahaqah ni ialah proses yang mungkin kita boleh gunakan istilah try and error. Jadi sebab itu golongan remaja ini mereka satu isu yang paling besar yang perlu kita hadapi ialah exposure, pendedahan. Jadi kerana itulah kita hari ini apabila kita membiarkan pendedahan terhadap perkara-perkara negatif itu mengatasi pendedahan perkara-perkara yang positif, maka inilah satu yang menyebabkan timbulnya satu cabaran yang sangat besar untuk kita. Kalau generasi dahulu, kita katakan kenapa proses membentuk generasi terdahulu itu kita anggap sebagai seolah macam agak mudah. Maknanya cuba kita bayangkan dengan mak bapak kita lah. Yang apatah lagi kalau yang hidup di kampung. Macam saya ni asal daripada kampung. Maknanya kalau tahun kita kata 80-an, saya ni lahir 74. Jadi maksudnya mula ingat dunia tu mungkin dalam sekitar 70, kita kata hampir-hampir awal 80-an lah. Jadi maksudnya pada awal 80-an, saya di rumah saya tak ada TV. Saya ada TV, seingat saya lah, arwah ayah saya ni dia beli TV tu untuk kami di rumah tengok. Maksudnya ketika saya dah, kalau tak silap dah masuk sekolah menengah pun. Jadi masa sekolah rendah ni, kalau nak tengok TV ni biasanya, saya ingat lagi lah, hari Jumaat, balik sembahyang Jumaat, singgah di rumah jiran. Rumah jiran ni ada TV, kalau orang utara ni, hari Jumaat tak ada benda lain lah, Hindustan lah. Hindustan tu kata orang memang, favourite orang utara ni, ya. Pengewayang yang special, menayangkan filem-filem Hindi ni memang ada di sana. Saya masih ingat lagi lah zaman-zaman dulu. Tapi maksudnya, exposure kepada nilai-nilai negatif itu adalah sangat limited, terhad. Jadi itu yang menyebabkan kita katakan tadi itu proses untuk kita katakan menghadapi risiko tadi itu agak kecil jika dibandingkan dengan zaman kita pada hari ini. Zaman hari ini exposure kepada unsur-unsur negatif ni sangat terbuka, sangat meluas. Dan inilah satu cabaran yang paling besar bagi kita semua. Dan kita pun tahu, ya, kalau kita baca penulisan-penulisan dalam bidang sosiologi sebagai contohnya. Bahkan ada orang barat yang mengatakan bahawa hiburan yang melampau ini ataupun yang dikenali sebagai hedonism ini sebenarnya adalah strategi yang digunakan oleh masyarakat barat untuk melemahkan orang bukan barat. Mereka bawa itu sebagai, kita pernah dengarlah teori yang mengatakan sex, sense, sport, kan, ya? Macam-macam lagi lah. Dia ada fashion, fun, food dan sebagainya. Itu sebab saya juga mengajar subjek subjek asas sosiologi untuk pelajar-pelajar saya ni, yang bakal guru ni, supaya mereka perlu faham masyarakat itu, proses yang berlaku dalam masyarakat. Maka itu antara benda yang kita bincangkan. Jadi orang barat sendiri, kalau kita tengoklah, maknanya pengkaji-pengkaji, ada dalam kalangan mereka yang mengakui sebenarnya apa yang mereka buat itu adalah strategi. Jadi sebab itulah kita tidak pelik hari ini kalau kita tengok kepada golongan masyarakat barat yang berkesedaran ini, mereka juga tahu bahawa nilai-nilai negatif yang berada di dalam dunia mereka itu sebenarnya adalah nilai yang boleh membawa kepada keruntuhan. Seperti kita tengok dalam falsafah pun, kenapa timbulnya pemikiran postmodernism? Kerana dalam kalangan masyarakat barat sendiri yang mengutamakan kemodenan itu sedar bahawa moderniti yang mereka target itu sebenarnya juga boleh membawa kehancuran kepada mereka. Jadi sebab itulah kita hari ini, kenapa yang dia sebutkan tadi itu, kenapa kita perlu untuk berikan fokus kepada anak-anak muda kita ini, kepada remaja ini, kerana kita mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar terhadap anak-anak. Tadi macam yang Dr. Bibi sebutkan, ya, yang dikatakan tadi itu, sebab hari ini ramai orang menganggap bahawa nak didik anak-anak ini itu tanggungjawab guru di sekolah, mana dia outsource. Padahal saya rasa isu ini pernah kita bincangkan sebelum ini. Tanggungjawab guru itu, kalau dalam bahasa Arab saya selalu sebut sebagai amanah muktasabah, acquired responsibility. Dia apply nak jadi cikgu, dia diterima, maka dia ada dia punya JD dia, job description, dia punya job scope dia. Maka dia kena fulfill dia punya job description itu supaya dia layak untuk diberikan ganjaran gaji di hujung bulan dan sebagainya. Tetapi ibu bapa ni dia ada amanah fitriyah.
Ya, maknanya amanah yang kita katakan yang datang bila dia kahwin saja, bila kahwin dapat anak, maka itu adalah amanah yang Allah berikan kepada dia secara fitrah. Maka dia perlu terima amanah itu. Jadi sebab itu saya selalu sebut, anak-anak tak pandai solat, ibu bapa perlu bertanggungjawab ataupun mesti bertanggungjawab. Cikgu, anak-anak tak pandai solat, ustaz yang mengajar fardu ain, ustazah yang mengajar fardu ain, dia hanya bertanggungjawab dalam ruang lingkup dia. Dia diberi masa untuk mengajar contohnya 1 jam, 2 jam seminggu, dan dia dah menggunakan cara yang terbaik supaya anak ini boleh menghafal, boleh faham tentang cara untuk melaksanakan solat dengan betul. Tapi kalau bila balik di rumah, dia tak boleh solat dengan sempurna. Ibu bapa pula tak ambil tahu, kononnya sebab dia telah diajar oleh guru-guru. Maka kalau anak-anak ini masih gagal, maka ibu bapa bertanggungjawab sebagai, kita katakan, penanggungjawab yang pertama. Nak kena jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah isu yang kita katakan tadi itu, yang sangat perlu kita sedari. Tanggungjawab siapa? Ya, sebab kita jangan main tai chi. Tai chi ni maksudnya dia nak lepas. Bila tanya ibu bapa kata ini ustaz, ustazah, guru di sekolah yang bertanggungjawab. Kami dah, kalau yang sekolah private tu dia kata, kami dah bayar yuran dah dan sebagainya, maka cikgu sekolah lah kena bertanggungjawab. Kalau sekolah kerajaan pula dia kata, mereka ini telah dibayar gaji oleh kerajaan. Jadi dalam hal mendidik remaja, membentuk generasi penerus ini, seperti disebutkan tadi, dia bukan lagi ruang untuk kita nak bermain tai chi, tapi kita kena fikirkan bersama apa yang perlu cikgu buat, apa yang ibu bapa perlu buat, apa komuniti perlu buat, apa masyarakat perlu buat. Dan begitulah juga pihak berwajib yang memegang jawatan di atas yang diberikan amanah, apa tanggungjawab yang mereka perlu lakukan. Jadi kalau semua kita katakan konsisten untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka tadi, maka saya yakin proses untuk membina generasi muda seperti mana Muhammad Al-Fatih dan juga ikon-ikon yang lain dalam kalangan remaja ini bukanlah satu perkara yang sukar. Ya, tetapi tadilah dia mesti ada plan together with action. Bukan hanya sekadar kita berteori semata-mata. Sekian Dato'. Alhamdulillah. Tuan-tuan mesti ada action plan, bukan hanya setakat berteori saja, tuan-tuan dan puan. Jadi maksudnya para betul dalam sekalian, kita kena naikkan level kita, tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan di kampung ke, separuh bandar ke, tengah-tengah bandar ke, pusat bandar ke, untuk anak-anak remaja ni in particular, tuan-tuan dan puan, kita kena naikkan level of thinking, kita kena naikkan level of commitment, kita kena naikkan level of understanding, kita kena naikkan. Tu tuan-tuan kena. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau kita hanya business as usual, katakan business as usual, Allah, tuan-tuan, macam mana kita nak didik anak remaja kita ni? Macam mana, tuan-tuan? Sebab alam persekitaran, saya nak pergi kepada Dr. Bibi ni, alam persekitarannya, tuan, persekitarannya sangat-sangat mencabar. Sangat-sangat mencabar, tuan-tuan. Saya sendiri merasakan, tuan-tuan, betul-betul didik anak tengah-tengah di kota raya Kuala Lumpur, tuan-tuan, sangat-sangat mencabar. Malam mencabar, pagi mencabar, tengah hari mencabar, petang mencabar. Dan saya nak menyebutkan begini ya, Dr. Bibi, kita ni, kita mak bapak ni kadang-kadang helpless, minta maaf mak bapak ni helpless. Memang ada niat, memang ada kesungguhan, memang ada kemahuan untuk betul-betul mendidik anak-anak kita ni. Tetapi yang kita nak minta maaf yang kita harapkan organisasi, yang kita harapkan minta maaf kerajaan, yang kita harapkan orang-orang yang menguasai media. Ambillah TV station, tuan-tuan, dikuasai oleh orang-orang yang memang business. TV station business. Di Malaysia lah kebanyakannya business lah. Yang kerajaan itu lain lah. Tetapi yang TV swasta ni business. Is a business oriented, is business motivated, is profit motivated. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi mereka ni mempunyai semuanya mereka ada. Factors of production, land, labor, production, keusahawanan, capital, semua mereka ada. Dan kita sebagai ibu bapa ni helpless yang disajikan begitu, yang kita ni apa bendanya.
kita ada niat, memang ada niat aku nak letakkan Islam, memang niat aku nak anakku disusun daripada bangun paginya, pukul 5 bangun pagi bersama-sama insya-Allah, subuh berjamaah dan sebagainya sampailah pergi sekolah semuanya. Tetapi saudara-saudara, masyarakat sekitarnya, TV-nya tidak membantu dalam hal ini. Minta maaf saya sebutkan. Radio-radio sebagainya tidak membantu. Tuan-tuan bukalah radio-radio FM misalnya. Minta maaf saya sebutkan ni. Allah tuan-tuan, apa pengisian pagi-pagi tuan-tuan? Apa celoteh pagi-pagi tu? Apa celoteh-celotehnya apa? Inilah tuan-tuan empat. Jadi kita tak ada ruang. Sebagai mak bapak tuan-tuan, we are helpless. Sebab tuan-tuan empat dikuasai oleh golongan-golongan kapitalis. Minta maaf tuan-tuan, saya gunakan bahasa itu kapitalis ini. Yang keuntungan. Dalam suasana yang tersepit macam ini yang Dr. Bibi apa kita punya kita punya advice ataupun sikit cadangan kita kepada ibu bapa. Macam mana kita keluar daripada keadaan itu? Macam mana Dr. Bibi? Terima kasih Datuk. Saya tadi nak sambung yang part P pertama saya dah sentuh. Yang doktor tadi, Datuk tadi sentuh tentang P yang kelima iaitu persekitaran. Saya juga akui, saya akur dengan pandangan Dr. Raimi dan juga Datuk. Mendidik anak-anak hari ini begitu mencabar. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun saya dibesarkan, tahun 60-an, 70-an, tahun Datuk dibesarkan mungkin 50-an, 60-an, 70-an. Mungkin Dr. Raimi muda daripada kita lah kan. Tapi daripada saya tengok hari ini, anak-anak kita dididik. Tapi kita tak boleh salahkan TV, tak boleh salahkan gadget, tak boleh salahkan smartphone. Yang penting kita harus ajar anak-anak kita nilai. Anak-anak kita mesti ada nilai dan kita mesti ajar dia skill macam mana nak menapis. Kalau tidak, anak kita main absorb semua. Jadi oleh sebab itu, filtering system mesti ada. Memang kita tak boleh ubah keadaan dunia hari ini. Kita boleh mitigate, kita boleh kurangkan. Jadi untuk mengurangkan kesan-kesan negatif ni, sebagai ibu bapa, yang penting tadi saya menyentuh tentang konsep shared value. Shared value ni sangat penting. Tadi Datuk bilang kalaulah mak bapak nak buat tapi sekitaran sekolah, keadaan sekolah lain, keadaan TV lain, jadi macam herok pekok. Ini memang ciri-ciri post-modern world. Yang sekarang kita hidup dalam dunia hari ini, kita memang didedahkan dengan post-modern world. Ciri-cirinya ada 4. VUCA kita biasa dengar. V is volatility. Kegejolakan berlaku macam-macam volatility. Yang kedua ialah U, uncertainty. Tidak ada ketentuan. Semuanya uncertain. Dan yang ketiga ialah tentang C, complexity. Hari ini anak-anak kita terdedah dengan isu-isu yang lebih kompleks. Yang tak nampak dengan mata kasar. Kadang-kadang banyak perkara dibuat yang tersurat. Yang tersirat, yang tersirat, yang tersurat pun kita tak perasan. Apalagi yang tersirat. Jadi untuk memahami yang tersurat, kalau kita faham tentang konsep Allah suruh kita membaca Iqra tu, bukan sekadar membaca literal, tapi kita mesti membaca dengan deep diving, dengan lebih mendalam. Jadi konsep membaca yang tersurat, konsep membaca yang tersirat. Jadi anak-anak kita semua mesti nak diberi didikan yang seperti ini. Kalau tidak, mereka pun macam mereka akan terus mengikut arus yang berlaku zaman hari ini. Diorang akan hanyut. Jadi untuk memastikan mereka tak hanyut, kita mesti siapkan mereka perahu, mesti siapkan dayung. Ni ambil contoh je lah kalau istilah bahasa kita, dayung. Saya nak sentuh sikit Datuk. Tadi saya Alhamdulillah berkesempatan pagi tadi dengar syarahan seminar daripada Dr. Rania Awad, Stanford University Psychiatrist. Dia membincangkan tentang masalah peningkatan suicidal, membunuh diri di kalangan anak remaja. Umur 10 tahun di Amerika hingga 25 tahun. Dan satu trend yang meningkat di kalangan masyarakat Islam. Dan dia huraikan tentang masalah yang dihadapi oleh belia-belia Islam di dunia barat.
Pasal mak bapak mereka berhijrah, then refugee problem dan sebagainya after Islamophobia. Kita dapati alhamdulillah anak-anak kita dekat kita, dunia Melayu kita, Nusantara, Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia, alhamdulillah cabaran yang kita hadapi tak sekuat tak sehebat dengan cabaran-cabaran anak-anak belia Islam di sana. Kita tak boleh ikut satu macam kita punya model satu je. Dunia kita macam kita bila kita mengupas masalah anak remaja ni, pasal kita tahu generasi pelapis, generasi penerus yang kita bincang ni, mereka ni adalah yang akan menerajui masyarakat Islam akan datang. Tak kisahlah di barat, di timur, di utara, di selatan, masyarakat Islam. Jadi kuatnya masyarakat Islam, insya-Allah bila kita dapat memperkasa, memperkukuhkan kedudukan masyarakat Islam akan datang. Jadi ini merupakan pelaburan investment yang harus kita lakukan. Jadi saya teringatlah masa saya sekolah dulu, kita digarapkan macam dia diterap dalam memory, permanent memory. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Suka tak suka, nak tak nak, kita digarap. Sebab saya sekolah Melayu, jadi saya memang di sekolah tu cikgu selalu ajar kita pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi bagaimana konsep nak menjana generasi cemerlang akan datang, nak menjana pemimpin-pemimpin seperti yang Dr. Raimi cakap ni semua, Salahuddin Al-Ayyubinya, Al-Fatihnya dan sebagainya. Macam mana kita nak lantik kalau kita sendiri goyang dari segi agama kita, amalan kita, pengetahuan kita, kita tak dapat menggarap, menghidupkan, mengamalkan, mempraktikkan secara menyeluruh, Datuk. Kadang-kadang kalau saya buat, adik-adik saya tak buat, anak-anak saya terdedah dengan sepupu-sepupu. Tak usah pergi jauh. Jangan pergi jauh. Pergi dalam konteks family je. Jadi budak-budak ni confused. Jadi kita pun tak ada masa nak duduk terangkan satu persatu. Jadi kadang-kadang kita dapati kualiti dialog antara ibu bapa dengan anak tak ada. Kualiti dialog antara suami dengan isteri pun tak ada. Apalagi nak cakap tentang perkara-perkara tentang komunikasi yang berkesan. Kadang-kadang untuk adakan quality relationship ni, kita mesti ada shared value. Ini saya selalu sentuh tentang konsep shared value. Alhamdulillah saya tengoklah keadaan kat Singapura ni. Memang banyak cabaran, tapi pemerintah, masyarakat, interfaith group, ada certain thing yang common space yang biasanya mereka cakap tentang hidup kemasyarakatan, common good. Jadi shared value is very important. Yang mana pinggir-pinggir tu kita tak boleh cakap. Jadi dalam Islam macam masyarakat kita kalau lebih terdedah dengan anasir-anasir negatif, anasir toksik ni, ibu bapa harus melengkapkan dengan anak-anak kita kemahiran untuk menangkis, membuat tapisan-tapisan. Kalau tidak, anak kita pun sama juga. 2 kali 5 main absorb aja. Wallahualam. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, tuan-tuan sebelum kita pergi kepada round yang terakhir, saya rasa tuan-tuan dan puan ingin saya maklumkan yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, kita harap more kita punya pembantu, kita punya technician kita, kalau dapat kita paparkan macam mana Yayasan Sabha ini. Tuan-tuan 2 hari yang lepas kita ada satu press conference cara online menerangkan kita ada dalam 15 orang pengamal media yang bersama-sama dah pun dapatnya dalam dah ada paparan-paparan media mengenai kompleks Anjung Husnul Khatimah yang kita akan dirikan itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan dan kita ambil daripada susulan daripada itu. Saya harap tuan-tuan dan puan tuan-tuan bacalah dalam media, dalam berbagai-bagai lagi yang sudah pun diterbitkan. Saya dah tengok banyak tuan-tuan dan puan susulan daripada press conference yang kita lakukan 2 hari yang lepas itu, sudah ada nampak follow up daripada media dan sebagainya. Harap tuan-tuan sambutlah tuan-tuan Kita nak bina ni. This is the first one in the whole world tuan-tuan dan puan Yang pertama di Asia, yang pertama di Malaysia, yang kita nak mengadakan satu program insya-Allah bersiri, bermodul untuk menentukan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada ruang dan peluang yang luas untuk kita mati dalam husnul khatimah. Tak ada lagi tuan-tuan, tak ada lagi kata orang misi dan visi dalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan apa pun yang kita buat. Profesor ke kita, petani ke
kita, nelayan ke kita, apa juga profession kita, apa juga yang kita bidang apa pun, akhirnya mati, mesti kita mati dalam husnul khatimah. Minta kita mati dalam husnul khatimah. Jangan mati dalam su'ul khatimah. Jadi maknanya tuan-tuan, masuklah anak-anak remaja kita dan kita kena bina macam yang Dr. Bibi sebutkan. Sekarang ni kita kena bina mereka. Dia punya shared value dia punya culture, dia punya dominant culture dia. Apa dominant culture dia? Dominant culture tidak lain dan tidak bukan sebagaimana Dr. Rahimi menyebutkan tadi, ialah Islam, ialah amalan Islam, ialah sistem-sistem Islam. Sebagaimana Dr. Abdullah Ulwan menyebutkan, tuan-tuan, banyak. Saya rasa detail lah tuan-tuan, Dr. Ulwan punya memang pada saya masterpiece lah tuan-tuan. Memang masterpiece. Jadi kepada siapa yang belum membacanya tuan-tuan dan puan, boleh baca. Tuan-tuan boleh Google, boleh tengok, mungkin dalam online pun boleh. Sebahagian excerpt daripadanya boleh dibaca. Tapi memanglah tebal tuan-tuan, dekat 5 inci lah tebalnya. Tebal sungguh tuan-tuan dan puan. Macam yang doktor kata, mungkin daripada dua bahagian, 2 bab digabungkan begitu, jadi akhirnya tebal. Tapi kena bacalah. Saya ingat tidak lengkap. Kita nak didik anak ni secara didik anak dalam keluarga atau didik anak dalam komuniti yang mencerita tentang pendidikan ni, tak baca buku yang ditulis oleh Abdullah Nasir Alwan ni, rasanya tak lengkap lah tuan-tuan. Tak lengkap kita. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita dapat sama-sama ilmu yang ditimba. Dan doktor tadi mengatakan, doktor sendiri tuan-tuan menggunakan untuk guru-guru pelatihnya, untuk ustaz-ustazah pelatihnya tuan-tuan dan puan, antaranya buku yang dibaca, yang ditengahkan ialah buku yang disebut tadi tuan-tuan, Tarbiyatul Aulad itu. Okey, jadi maknanya apa ni yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, yang kedua ialah tentang kita ada webinar kita, webinar yang ketiga ini pun berkaitan terus dengan anak remaja ni, iaitu khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Webinar tu tajuknya khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Kita nak bagi tahu para penonton, kita nak bagi tahu siapa juga peserta kepada webinar 9 hari bulan Oktober, 9 hari bulan Oktober. Sampai kepada peringkat anak-anak ni kita nak didik di komplek Anjung Husnul Khatimah tu, bila mati mak, mati ayah, anak-anak tu dengan hanya bantuan konsultansi daripada masjid, orang masjid, tapi tangan yang melakukan tangan anak-anak. Tangan yang melakukan jari-jari yang melakukan jari menantu. Apa dia? Memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan solat jenazah pun anak-anak. Kita latih mereka. Kemudian tu meletakkan jenazah ke liang lahat pun anak-anak. Mengkambuskan bersama dengan penggali kubur pun anak-anak. Mentalkin dan mendoakan pun anak-anak. Menjaga harta tinggalannya pun anak-anak. Tuan-tuan mendoakan terus-menerus mendoakannya pun anak-anak. Ini macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau misalnya itu dia punya standard dia. Itu standard dia untuk anak-anak kita. Menghormati mak bapak tuan-tuan dan puan. Agaknya anak yang mana daripada anak kita ada 7 orang, 8 orang ni yang boleh buat semua tu? Anak yang mana bersedia nak buat? Anak mana ada kemampuan nak buat? Anak mana yang ada skills nak buat? Anak ada yang mana yang ada pengetahuan yang nak buat? Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap sangat 9 dari bulan 10 ni tuan-tuan, mak bapak kena hadir, anak-anak kena hadir, tok wan pun kena hadir. Sebab tuan-tuan akan mati, saya akan mati. Matilah dalam husnul khatimah. Jadi anak-anak kita pun khidmati kita dengan mak bapak tuan-tuan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, komitmen kepada agama, anak-anak pun menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, bergabung mereka. Inilah tuan-tuan gabungan insya-Allah yang akan membawa mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang saya harap sangatlah. Kemudian tu yang ketiga yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, kita ada dah video package yang telah dibuat. Bukannya mudah nak buat tuan-tuan. Nak buat kita punya editor tu, nak edit tu tuan-tuan. Namanya nak kita render, namanya rendering tu. Nak render tu bukannya mudah tuan-tuan. Berminggu-minggu tuan-tuan. Dan kita dah sediakan satu tajuknya tentang isteriku ketua bidadari di syurga. Tuan-tuan boleh dapat terus. Satu lagi, langkah ke syurga. Langkah ke syurga tuan-tuan. InsyaAllah benda-benda ini saya harap tuan-tuan dapatlah. Kita dah sediakan di Yayasan Sabah, dah sediakan atas nama dakwah tuan-tuan dan puan. Bukan bayar apa pun tuan-tuan. Tuan-tuan derma saja kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. Bukan bayar maknanya harga, bukan titik peluh tu, bukan. Hanya derma saja kepada Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang berikutnya saya rasa tidak lain dan tidak bukan, kita hendaklah tuan-tuan harap ikuti program kita ni tuan-tuan. Setiap malam sayang tuan-tuan, sayang ni. Dr. Rahimi dengan Dr. Bibi ni tuan-tuan bincang ni. Dah pusing yang ini masuk pusingan yang keempat ni. Selepas ini pusingan yang keempat tuan-tuan.
Sayang sangat. Malam tadi tuan-tuan dan puan, malam tadi Dr. Bibi dah message kat saya, dia dah tengok malam tadi. Tuan-tuan namanya Kumaran Kumaran anak laki-laki Agapan. Agapa. Seorang lagi tuan-tuan tetamu Kumaran malam tadi dia bawa namanya Ridwan. La ilaha illallah, masya-Allah, subhanallah tuan-tuan. Yang Kumaran ni baru peluk Islam 8 tahun. Yang Ridwan ni peluk Islam 11 tahun. Apa tuan-tuan buat? Mereka telah mengislamkan orang India yang Kristian, yang Hindu tuan-tuan di kawasan Kuala Selangor, di kawasan Batang Berjuntai atau Bisari Jaya sekarang tuan-tuan, 300 orang. Dr. Rahimi, mereka sudah Islamkan 300 orang dari Dr. Rahimi. Tanya ke tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, berapa orang tuan-tuan yang sudah Islamkan orang? Berapa tuan neighbors tuan-tuan dah Islamkan? Ini tuan-tuan. Saya Hasan Ali dah hidup 73 tahun dalam Islam tuan-tuan. Bapa saya imam, bapa saya guru Quran. Bapa saya guru agama, mak saya guru Quran. Di mana yang saya buat? Apa yang saya buat? Dengan ilmu yang ada kepada bapa dan turunkan kepada saya. Apa yang saya buat? Inilah tuan-tuan. Malam tadi Masya Allah. Dan sambung minggu depan tuan-tuan. Saya minta sangat supaya Kumaran tu anak laki-laki Agapan yang dah masuk Islam 8 tahun. Dengan Ridwan yang masuk Islam 11 tahun tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan tengok. Sampai kepada peringkat tuan-tuan. Sampai kepada peringkat. Saya nak beritahu ya. Bapa Agapan ni bukan Islam. Mak dia pun bukan Islam. Agapan ni tuan-tuan, Kumaran ni buat satu tempat bila dah peluk Islam tuan-tuan, ambil satu bangunan, buat kelas fardu ain dan kelas Al-Quran. Mak dia yang belum Islam sampai sekarang hari ni belum Islam, mak dia ikut kelas fardu ain, mak dia ikut kelas Al-Quran. Cuba bayangkan. Ayah dia pula tuan-tuan, ayah dia yang belum Islam sampai sekarang belum Islam lagi. Bagi tahu semua orang-orang India di kawasan itu, apa pun kamu minat nak tahu tentang Islam, rujuk kepada Kumaran. Rujuk kepada Kumaran. Bapa dia tuan-tuan, bapa dia menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ini dia. Jadi saya nak menyebutkan tuan-tuan dan puan, inilah yang terhidang. Apa yang saya nak sebutkan, inilah yang dihidangkan oleh Sabah, Yayasan Sabah ni. Bukan kena bayar apa pun, free tuan-tuan, free. Jadi tapi kalau kita tak ambil pusing, kita tak ambil tahu tuan-tuan dan puan jadi inilah masalah dia. Bila kita bapa tak ambil tahu, anak pun tak ambil tahu. Bila suami tak ambil tahu, isteri pun biasanya tak ambil tahu. Jadi kita kena ambil tahulah perkara ni tuan-tuan. So itu saya selalu menyebutkan like and share. Berbuih dah like and share. Tapi yalah memang ada tuan-tuan berperanan untuk itu. Tapi tak cukup lagi tuan-tuan. Komitmen kepada agama, komitmen kepada dakwah saya nampak masih lagi. Masih lagi tuan-tuan. Walaupun kita sudah bertapak hampir 2 tahun tuan-tuan dan puan, masih berjalan lagi, masih ada dinamisme tu masih ada lagi. Alhamdulillah kita dapat berjalan dan kita harap sokongan dan dukungan dari tuan-tuan terus memberikan sokongan dan dukungan kepada usaha kecil yang kita lakukan ini insya-Allah. Okey ya. Saya nak pergi yang pusingan yang akhir ni kepada doktor ya. Doktor saya ni di bawah kita punya popular culture, the culture yang ada ni. Culture yang ada ni culture lebih minta maaf untuk memancing kononnya, untuk memancing anak-anak muda ni kepada agama ni. Kita ikut daripada popular culture. Popular culture-nya ialah hiburan. Itulah culture hiburan. Sama ada nyanyian, sama ada lakonan, sama ada dia punya ikon-ikon dia. Memanglah ikon-ikon hiburan. Ikon sukan, ikon hiburan. Ikon sukan, ikon hiburan. Jadi maknanya kita pun, bila kita persembahkan Islam kepada mereka pun, kesukan-sukanan dan kehiburan. Tuan-tuan, kalau kita tengok program-program yang dipaparkan, yang saya tengoklah yang dipaparkan. Saya tengok pakaian pun tak sesuai. Nak cerita agama, pakaian macam itu tak sesuai. Seluar koyak lutut itu tak sesuai dipakai. Baju singlet lagi tak sesuai dipakai begitu. Kerana rambut menggebang, panjang, rambut panjang tuan-tuan. Tak ikat pun rambut tu. Rasa saya tak sesuai. Tak sesuai. Dan kalau kita nak menjemput anak-anak tuan agama, kita korbankan akhlak, nilai-nilai akhlak agama. Rasulullah tak buat macam itu tuan-tuan. Tak ada. Adakah Rasulullah menyesuaikan dengan cara jahiliah? Rasulullah mendakwah cara jahiliah? Tak ada. Sebab itu saya minta maaf tuan-tuan. Saya kurang setujulah dengan penampilan kita yang separuh kesukanan, separuh kehiburan itu untuk memancing minat anak remaja. Tapi dia punya net resultnya pun saya tengok masa tidak COVID.
Nek Rizal ni anak remaja tak ada di surau pun, tak ada di masjid pun. Macam mana nak katakan Nek Rizalnya dengan kita mengikut budaya yang dikemari anak remaja dan sampai masih tidak dapat memancing mereka untuk balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana doktor ya? Komen doktor. Baik, terima kasih Dato' ya. Apa nama ni, saya bersetuju dengan bukan bersetuju, tapi itulah realiti dan hakikat yang kita sama-sama perlu sedari, khususnya dalam kalangan kelompok yang kita kenali sebagai pendakwah lah ya, maknanya masyarakat yang mengajar. Sebenarnya bagi saya pendakwah ni bukan hanya golongan agamawan saja. Pendakwah ni adalah semua Muslim bertanggungjawab untuk mengajak manusia kepada Islam. Ya, okey, baik. Ya, apa yang Dr. Bibi sebut tadi tu, kita tak boleh nak mengelak daripada menjalani kehidupan seperti mana yang sedia ada. Maksudnya trend itu satu benda yang bukan maknanya yang di luar daripada kekuatan kita untuk kita nak melawan arus. Tetapi cuma kita perlu ajar, macam tadi saya rasa perumpamaan analogi yang digunakan oleh Dr. Bibi tadi itu, mengajar anak kita berenang di sungai. Arus sungai itu kalau kita mampu buat empangan, ya kita boleh menentukanlah arus tu jadi perlahan ataupun tidak. Tapi dalam keadaan kita tidak mampu untuk nak membina dam, maka apa yang perlu kita buat ialah membekalkan anak kita ini dengan kemahiran untuk membolehkan mereka survive dalam current itu, dalam kita katakan aliran air sungai yang kuat itu, bagaimana untuk menyelamatkan diri. Jadi macam mana dia nak berenang, macam mana ada masa dia perlu menyelam dan sebagainya. How to survive. Jadi itu adalah benda yang sangat penting. Macam hari inilah kita kata teknologi. Betul, pendedahan di luar sana itu sangat, kita katakan sangat terbuka, sangat open. Kita katakan dari segi accessibility-nya adalah sangat mudah. Jadi apa yang perlu kita buat tadi, kita mendidik anak-anak kita ini dengan kemampuan untuk menyaring. Sebab itu saya selalu gunakan istilah yang dipanggil, kita hari ini mendidik anak ini to be competitive, berdaya saing. Tapi kita kena ingat dalam masa yang sama kita juga perlu didik anak kita ini supaya berdaya saring. Maksudnya dia boleh menapis yang mana baik, yang mana tak baik, yang mana patut diambil, yang mana patut ditinggalkan. Jadi dalam situasi ini yang kita katakan tadi itu, maknanya bagaimana kita nak menghadapi, maka menjadi tanggungjawab kita sebagai anggota masyarakat tadi. Kita ada kita kata macam sebut tadilah, macam Dato' sebutkan tadi. Kita hari ini ada satu tendensi ataupun satu corak kehidupan kita yang kita panggil sebagai hiburan. Ya, hibur. Jadi sebab itu dalam pendidikan pun dia ada istilah, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil didik hibur. Ataupun kita panggil edutainment, ya, maknanya mendidik tapi kita menggunakan strategi hibur. Tetapi kita kena ingat bahawa dalam mendidik ini dan juga dalam dakwah dan dalam Islam secara asasnya, dia ada perkara yang kita boleh berkompromi dan ada benda yang kita tidak boleh berkompromi. Maksudnya ada yang sabit, yang kekal, kita tak boleh kita tak boleh tolerate, tetapi ada di sana ruang-ruang yang kita boleh fleksibel. Dari in term of yang Dato' sebutkan tadi, strategi tadi itu. Kita boleh menggunakan hiburan. Saya pernah sebut, satu ketika dahulu kita pernah bincang tajuk ini. Hiburan, Islam tidak menyalahkan ataupun Islam tidak melarang untuk kita berhibur. Kerana perbincangan tentang hukum pagi tadi kebetulan dengan sahabat-sahabat saya dalam grup halaqah talaqi kami itu, memang ada disentuh tentang, ada seorang sahabat bangkitkan tentang isu ini. Memang kalau kita nak berbicara tentang muzik, hukum muzik dalam Islam, kalau kita perhatikan pandangan Imam Ghazali yang saya rasa agak murunah, agak fleksibel untuk dipegang pada zaman ini. Kerana hari ini kalau kita katakan nak kita satu hari hidup tanpa ada elemen hiburan, bagi saya adalah sangat sukar. Kita buka ya radio yang katakan radio rangkaian Islamik sendiri pun, ya kita kata tak boleh lari daripada muzik dan sebagainya. Jadi maknanya sebab itu kita ambillah pandangan-pandangan yang lebih fleksibel, kerana dalil mengenai hukum hakam muzik ini juga adalah dalil yang
kebanyakannya itu maknanya dalil yang kita katakan yang discussable, yang boleh dibincang oleh para fuqaha. Jadi sebab itulah dalam isu ini, bagi saya, hukum muzik ni dia agak fleksibel. Tetapi, kenapa ulama satu ketika mereka agak keras dari segi hukum hiburan? Kerana pada waktu itu, hiburan itu adalah lambang kepada golongan fasik. Jadi maknanya kalau kita ambil dalam konteks kita pada hari ini, kalau kita nak berhibur, jangan sekali-kali kita mengambil elemen hiburan yang dikaitkan dengan tindakan-tindakan golongan yang mungkin kita kata quote and quote, kategori yang kita katakan fasik ini tadi. Contoh saya pernah sebut dahulu hip hop, satu bentuk muzik yang saya rasa mungkin kurang sesuai untuk nak dibawa sebagai satu pendekatan dalam hiburan. Walaupun mungkin kita kata mungkin ada untuk golongan tertentu boleh ataupun perlu. Bagi saya tak apa, tapi jangan kita jadikan itu sebagai teras. Jadi seperti dalam isu ini, saya nak petik daripada kata-kata satu Sayyidina Umar, yang saya rasa perkara ini juga dikotkan oleh Syekh Abdullah Nasir Al-Luan dalam kitab beliau. Kata Sayyidina Umar, benda ini yang penting untuk kita nak faham hari ini. Yang mana beliau berpesan, Rabbu auladakum li zamanin ghairi zamanikum. Dia kata, didiklah anak-anak kamu untuk satu zaman yang bukan zaman kamu. Jadi inilah menjadi satu petunjuk kepada kita, panduan yang diberikan oleh Sayyidina Umar ini, bahawa bagaimana kita perlu berusaha untuk faham remaja, bagaimana kecenderungan pemikiran mereka, dan bagaimana kita nak sesuaikan pendekatan kita dengan kecenderungan pemikiran itu. Sebab itu yang kita katakan dalam psikologi dikaji, saya rasa Dr. Bibi lagi familiar daripada saya lah, yang dikatakan generasi X, Y, Z, baby boomers dan sebagainya. Jadi memahami generasi ini juga adalah satu benda yang sangat penting, kerana memahami generasi bermaksud kita memahami dia punya tendensi pemikiran mereka, kecenderungan mereka berfikir, kecenderungan macam-macam lah. Jadi bila kita faham kecenderungan itu, maka kita mampu ataupun kita boleh fit mereka dengan sesuatu yang benda yang sabit dalam Islam, yang tak boleh ubah tadi tu, yang menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kecenderungan pemikiran, tetapi kita tidak mengubah asas-asas ataupun teras-teras yang mesti kita pelihara di dalam Islam. Maka barulah akhirnya kita akan berjaya membentuk anak-anak ini meyakini Islam dan juga mempraktikkan Islam sesuai dengan kehendak yang dituntut dalam agama dan syariat, dan juga selari dengan trend yang mereka lalui dalam kehidupan pada masa ini. Tapi kalau kita hanya fokus kepada trend, tapi kita abaikan dari segi perkara-perkara asas yang mesti kita jaga dalam Islam, macam Datuk sebut tadi, auratnya, pergaulannya dan sebagainya, maka bagi saya perkara kita tak akan dapat capai yang dikatakan kemuncak untuk kita membentuk generasi yang dikatakan ya Allah sebutkan dalam Quran mengenai Ashabul Kahfi tadi, yang dikatakan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, mereka ini diberikan hidayah dan petunjuk yang bertambah-tambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Datuk, mungkin itu yang dapat saya kata. Alhamdulillah. Dr. Bibi, saya ingat yalah, Dr. Bibi agaknya yang akhirnya dalam masa yang singkat, doktor apa agaknya satu perkara yang kita nak tinggalkan kepada para penonton pada malam ini, selain pada 8P yang nak dipersembahkan itu. Doktor tadi berbagai-bagai kan cadangan, pedoman atau panduan yang diberikan kepada mak bapak terutamanya. Jadi mak bapak ni macam mana mak bapak ni supaya menggunakan apa yang ada kepada mereka untuk mendidik anak-anak remaja ni. Pendidikan anak-anak remaja. Dan saya dapati di akhir-akhir ni, terutama masa COVID ni, kita dapati mak bapak pressure macam-macam, ekonominya, untuk belanja rumahnya, semuanya being pressure, hidup dalam keadaan pressurized. Hari-hari kena pressure. Jadi bila pressure kepada kehidupan ini bertambah-tambah dalam keadaan COVID dan sebagainya, post COVID pun nanti pun rasanya kita hidup dalam keadaan pressure, di tekanan, akhirnya kita layan tekanan itu, tetapi kita tidak dapat ruang. Tak ada ruang yang kita dapat yang munasabah untuk diberikan kepada anak-anak, pendidikan anak-anak itu. Saya rasa lah, saya tengok bila saya dapat banyak SOS
panggilan OCS untuk membantu mereka ya. Berbagai-bagai masalah mereka hadapi, terutamanya masalah hidup, masalah ekonomi, masalah belanja dan sebagainya kan ya. Jadi tertumpu kepada itu. Jadi dalam masa COVID ini, kita dah 2 tahun dah sebagainya, kita mungkin tertumpu kepada masalah kehidupan harian, tetapi akhirnya tak dapat diberikan masa yang sesuai, masa yang cukup untuk kita mendidik anak remaja dan memahami jiwa anak remaja kita. Macam mana doktor ya? Datuk, saya ingin memesan diri saya sendiri dan juga kita semua yang mendengar hari ini. Saya rasa kita mesti hidup untuk menjadi individu dan komuniti yang penuh ihsan. Penuh compassionate ni. Kerana nak salahkan ibu bapa pun kita tak boleh. Kita tak boleh macam pressure pada ibu bapa. Kalau kita ditakdirkan hidup zaman hari ini, kita remaja hari ini, kita pun akan menghadapi kesulitan yang berbeza dengan remaja masa zaman kita. Jadi kita tak boleh point finger at anybody, tak boleh salah menyalah, tak boleh blame game, tak boleh semua. Cuma kita sekarang, cara kita ialah mendidik dan terus menasihat dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, wisdom dan dengan penuh ihsan. Jadi kalau kita ada penuh sifat ihsan, sifat kepedulian, kita tak akan timbul masalah ni semua. Kalau ada pun memang ada, tak boleh lari, tak boleh kata 100% hilang. Tapi insya-Allah ni apa kita kat Singapura pun sama dengan kat Malaysia, many helping hand policy dasar ataupun prinsip many helping hands. Tidak ada satu unit pun pasal kita hidup dalam satu ekosistem. Jadi the whole ecosystem mesti bergerak in tandem, mesti bergerak sehaluan, sama bergerak. Kalau tidak nanti tak eloklah. Jadi saya nak untuk penghabisan lah. Saya tadi ada 8, saya cuma sebut 5, lagi 3 belum. InsyaAllah kalau panjang umur, lagi 3 tu kita akan sambung di minggu hadapan. Tapi untuk nak tutup majlis malam ni, dah pukul 10.40, saya cuma nak sambut tentang konsep PKP lah. PKP ni bukan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia. Tapi saya rasa masalah remaja hari ni kebanyakannya menghadapi nombor 1, they are not engaged, they are not positively engaged. Jadi bagaimana kita nak positively engage anak-anak kita secara positif? Tak kisahlah kalau muzik pun muzik yang tidak bertentangan dengan Islam. Kalau sukan pun sukan tak bertentangan dengan Islam. Jadi kita tengokkan positif. Dan yang kedua ialah konstruktif, membina. Hari ni anak-anak kita kalau tak tahu tentang coding, tak tahu tentang AI, artificial, tak tahu tentang robotik, semua tak tahu. Yang dia tahu tu lah main computer game, roadblock lah, apa-apa ni. Jadi tak ada apa-apa kemahiran anak kita. Nak macam mana nak bina generasi akan datang. Kita yang mak bapak ni tak tahu tentang teknologi, tak ikut dasar perkembangan yang berlaku hari ni. Kita pun nasib bilang aku tak tahu. Jadi anak kita dibesarkan dengan suasana tak tahu. Macam mana mereka nak menghadapi cabaran akan datang. Sekarang kita tahu semuanya smart home, smart office, smart school, semua smart. Yang tak smart, kita yang tak smart. Jadi kita nak didik anak kita supaya mereka smart. Okey. Dan yang ketiga ialah produktif. How to be a productive Muslim. Jadi PKP ni positive Muslim, constructive Muslim and productive Muslim. And to do that, kita mesti ada engagement. Jadi macam doktor bilang anjung husnul khatimah dan berbagai platform-platform yang ada ni untuk membantu membuat pengisian yang positif, yang konstruktif dan juga yang produktif supaya anak-anak kita dapat membina jati diri dia orang dengan jati diri Islam, jati diri dengan Melayunya, dengan adabnya, dengan sopan santunnya, dengan budi bicaranya. Saya rasa saya juga menghadapi masalah yang sama kat Singapura dengan anak didik saya, dengan anak keluarga saya sendiri, anak darah daging saya. Ini bukan senang pasal anak-anak saya, cucu saya pun dekat luar negeri. Ini semua kepala sakit doktor sebenarnya, Datuk. Bukan apa ni, ini bukan masalah satu orang tapi masalah masyarakat. Jadi insya-Allah dengan itu kita akan sambung lagi jika diizinkan Allah minggu hadapan. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang kurang elok datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu alam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan maknanya apa yang kita nak simpulkan pada malam ini tuan-tuan dan puan
kita tengok diri kita, tidak menyalahkan kepada siapa-siapa, tapi cari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Jalan keluar yang sebaik-baiknya ikut satu panduan. Panduannya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang itulah agaknya mungkin kita akan bincang lebih dalam lagi mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang berikut, tuan-tuan. Dan saya rasa masalah ni sangat-sangat menarik. Dan masalah ni very current, tuan-tuan. The currency of the problem ni, tuan-tuan, menyebabkan saya nak minta para penonton sekalian, tuan-tuan, sebar-sebarkan. Mungkin minggu depan kita sambung dalam bentuk yang berbeza agaknya. Tapi masih membincangkan masalah anak remaja, anak muda kita, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Dr. Rahimi, terima kasih kepada Dr. Bibi, terima kasih kepada para penonton yang hormati sekalian. InsyaAllah saya harap perbincangan pada malam ini, tuan-tuan, telah membuka satu ruang. Memang sudah terbuka ruang. Kadang-kadang ruang sudah terbuka, tapi kekuatan untuk mengisi ruang itu tidak ada. Ruang sudah terbuka, tapi ilmu untuk mengisi ruang itu tidak ada. Ruang sudah terbuka, tapi kemahiran untuk mengisi ruang itu tidak ada. Yang inilah agaknya, tuan-tuan, yang perlu, yang Dr. Rahimi menyebutkan, Dr. Bibi menyebutkan, tuan-tuan, mak bapak lah. Apa pun mak bapak. Kita bukan beli mak bapak, tapi itulah tanggungjawab amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mak bapak untuk kita, tuan-tuan, secara aktif, secara kolektif, secara responsif, tuan-tuan, kita menjalankan amanah yang diserahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Untuk cakap itu, tuan-tuan, jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa, tuan-tuan, insya-Allah tengok jadual kita, tuan-tuan, setiap hari pukul 9.15 malam, pukul 7 pagi, besok pukul 7 pagi, tuan-tuan. Remaja lagi ni, besok pukul 7 pagi, remaja. Ustazah Syaurah Ishak, tuan-tuan, anak remaja kita, dan juga insya-Allah kita punya imam muda Hasan Adli akan bersama dengan kita besok pagi, insya-Allah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah.